Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 10 Rabiul Awal 1443 bersamaan dengan 17 Oktober 2021, kita dapat teruskan pengajian kita surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30, juzuk yang ke-21, siri kuliah kita yang ke-13. Dan ini merupakan siri yang terakhir bagi surah Ar-Rum. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran sentiasa. Walaupun kita berjalan secara, orang panggil, perlahan-perlahan. Kata orang, biar jalan kura-kura, jangan jadi macam arnab. Itu perumpamaan. Arnab kan dia berhenti tidur tengah jalan. Kura-kura dia berjalan. Jadi kita ni jangan tidur tengah jalan. Kita jalan je. Ceramah, kuliahlah sentiasa, supaya kita dapat memahami isi kandungan kitab Allah Azza wa Jalla yang menjadi panduan hidup kepada hidup kita ini, untuk kita berbekal berjalan panjang menuju ke akhirat yang sangat jauh perjalanannya, jalannya sangat sukar dan berliku. Para pelajar sekalian, ayat kita pada kali ini iaitulah bermula ayat 58, 59, 60, tamatlah surah ini. Alhamdulillah. Maka peranan tajuk kitanya iaitulah peranan Al-Quran menjelaskan akidah tauhid. Ayat kita ni. Dan Allah Subhanahu wa taala cerita hati orang kafir itu ditutup, dicop atas dia. Ada di kalangan mereka yang telah digezet, tidak akan menerima hidayah lagi. Dan juga kerja dakwah perlu kepada kesabaran. Tidak mudah melalui jalan ini. Sehingga ada pendakwah tulis buku, Haza huwa tariq. Inilah jalan. Jalan dakwah sangat berliku, banyak ranjau dan duri, penentang lebih ramai dari pengikut. Maka kerana itu pendakwah perlu dibekalkan dengan bekalan-bekalan rohani yang gagah, yang kuat, termasuk juga bekalan fizikal juga yang kuat, supaya mempunyai kekuatan untuk berdepan dengan apa saja keadaan situasi di dalam perjalanan dakwah menyampaikan Islam dan menegakkan kebenaran. Baik, para jemaah sekalian, ayat kita bermula ayat 58 bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, iaitu ayat muka surah 880. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi. Edisi Jawi muka surah 880. Kita baca ayat, kemudian kita pergi pada huraiannya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Balik kita kepada ayat 58. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Dan demi sesungguhnya kami telah mengemukakan kepada umat manusia berbagai-bagai kisah dan perbandingan dalam Al-Quran ini. Para jemaah sekalian, sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan masih ingat di awal surah dulu Allah SWT dah mula sampai kepada kita ini beberapa dalil bukti min dalailil wahdaniyah yang menunjukkan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla, kekuasaan Allah Azza wa Jalla, isbatil ba'si, mengisbatkan bangkit semula, hidup balik selepas daripada mati, aqaba zalika bitanwihi bil Quran. Allah Ta'ala bawa mari di ujung ayat ini tentang kedudukan dan peranan Al-Quran yang diturunkan kepada kita ini. Wa bulughil ghayatal quswa fil bayani wal huda, dan Al-Quran sudah sampai ke kemuncak dalam menyampaikan, menjelaskan, membimbing manusia. Tapi apa boleh buat, ada manusia yang buka telinga, celek mata, lapang dada menerimanya, dan ada yang kerah kepala terus tak terima. Maka Allah Ta'ala cop di atas hati mereka orang yang tidak menerima Al-Quran dan tidak menerima Islam. Maka ayat ini, para jemaah sekalian, walaqad zakarna linnas, walaqad darabna ay zakarna, kami telah memperingatkan manusia, kami telah sebut, telah kemukakan kepada umat manusia, apa dia? Fi hadzal Quran, dalam Quran ini berbagai kisah. Masa itu perbandingan yang menjelaskan tatabayyanu bihil haqa'iq. Dengan bandingan yang Allah Ta'ala buat, nampak hakikat sebenar perjalanan hidup di atas dunia ini apa yang sebenarnya. Wa tanqati'u bihil hujjah, dan juga Al-Quran juga telah mematikan sebarang hujah yang dikemukakan oleh orang kafir di dalam hujah mereka untuk menolak Islam, menolak Al-Quran. Kita mengatakan hujah sudah tidak ada, yang adanya mereka kerah kepala, tetap tak mahu terima. Sebab apa tak mahu terima? Itulah yang dikatakan nasib tidak beruntung. Walaupun keluarga Nabi, walaupun pakcik dia sendiri duduk di zaman Nabi, berkawan dengan Nabi waktu kecil, waktu muda, ada yang pergi berniaga bersama, tetapi setelah sampai tempoh Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, mereka tolak, mereka ketepikan. Bukan sahaja itu, mereka telah mereka cipta tohmah-tomahan, tuduhan-tuduhan jahat yang sangat tidak logik pada akal, tidak boleh diterima oleh orang yang mempunyai pemikiran yang waras.
Allahu Akbar. Maka apa nak buat? Hujah sudah ada, maklumat sudah jelas, tapi apa boleh buat? Itulah yang dikatakan nasib tidak beruntung. Sebab itu ada orang kata kita ni kalau hidup zaman Nabi, oh sedap. Kita hidup zaman ni, Allah Ta'ala dah beri kepada kita rezeki iman. Kita bersyukur, Alhamdulillah. Hidup zaman Nabi belum Ta'ala ke mana masuk tak tahu. Kalau masuk dalam kumpulan Islam, kita kata Alhamdulillah. Kalau masuk dalam geng Abu Jahal, na'udzubillah. Jadi kita hidup sekarang ni, walaupun di akhir zaman, di penghujung dunia ini, tetapi kita telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai baginda dengan sepenuh hati. Kita kata ni'matun kubra, inilah nikmat yang besar. Alhamdulillah. Baik, tengok sambung ayat. Wala in ji'tahum bi ayah, dan demi sesungguhnya jika engkau membawakan kepada mereka sebarang keterangan, Nabi bawa marilah apa dia? Bi ayyi alamatin wa dalalatin. Nabi bawa mari macam-macam keterangan. Dari sudut hujahnya telah dibawa Al-Quran. Dari sudut zahirnya, fizikalnya, memang mereka nampak. Dia minta mukjizat, Nabi mari. Nak tengok bulan terbelah, sudah terbelah. Cuma permohonan mereka yang agak melampau, tak logik. Dia nak projek besar, projek mega di Mekah. Apa dia projek mega? Dia minta Nabi bawa mari tali air. Lalu tepi Kaabah tu, bumi Mekah ni jadi macam bumi tanaman. Bukit jadi emas. Itu Nabi tak layan. Sebab apa tak layan? Sebab dia punya syarat ketat. Syarat dia ni Allah kata aku boleh beri apa yang mereka nak. Andainya mereka tak beriman, mati terus. Akan turun bala. Nabiyul Ummah, Nabiyur Rahmah, Rahmatan lil Alamin, tak sanggup. Tak sanggup nak tengok ummah mati di hadapan Nabi setelah mereka ingkar. Sabar dululah. Sampai bila mereka mati? Dalam peperangan Badar tahun yang kedua. Itu pun juz. Tentera Badar yang dibawa oleh Abu Jahal 1,000 orang, yang matinya 70. 70 lagi kena tawan. Maknanya tak sampai 1/10 daripada tentera Badar. Sedikit. Tapi kalau umat lain, umat bukan Nabi Rahmatan lil Alamin, total. Satu kampung, satu negeri mati. Jadi Allah kata apa? Wala in ji'tahum bi ayatin. Bawa marilah dalil-dalil, tanda-tanda apa? Mereka la yaqulanna allazina kafaru. Sudah tentu orang-orang kafir itu akan berkata, in antum illa mubtilun. Kamu ni Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, tidak lain hanyalah orang yang buat dakwaan palsu, mubtilun. Nak kata apa kalau nasib sudah tidak beruntung, tuan-tuan? Duduk zaman Nabi, berkawan dengan Nabi, anak beranak Nabi, tapi masih lagi mengatakan Nabi, in antum illa mubtilun, ay muttabi'una lil batil. Senang ya dia jatuh hukum ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh hukum. Dia kata Nabi ni bawa benda batil. Tengok nota di bawah. Ayat ini nota 1402. Ayat ini menerangkan bahawa jalan keselamatan dan kebahagiaan seseorang telah pun dikemukakan oleh Tuhan dalam Al-Quran.
maka tidaklah ada jalan bagi orang-orang yang mengingkarinya berdalih lagi, tak ada dah. Nak berdalih tak ada dalih. Nak buat apa? Apa yang kita ada setakat itulah yang boleh kita buat. Allahu Akbar. Itu jelah yang dikatakan. Nak berdalih tak boleh, nak tolak pun tak boleh. Apa yang kita boleh buat? Hari kiamat esok. Penyesalan yang tidak berguna. Baik. Setelah itulah sifat mereka, itulah kerana mereka, apa boleh buat? Dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am ayat 7, Allah Subhanahu wa taala cerita, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin, andainya kami turun kitab dalam lembaran kertas, falamasuhu bi aydihim, mereka akan sentuh kertas, buat baca buku ni Quran ni. Tengok. Apa nak buat? Laqala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Sihir ni. Tak percaya. Orang yang tak percaya situlah dia tu. Orang yang percaya, tak ada kertas ke, tak ada apa, mereka akan beriman, hadza min indillah, ini datang daripada Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Tengok ayat 59. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Kadzalik. Demikianlah. Allahu Akbar. Yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Allah Ta'ala chop, matrikan, maknanya tutup, seal tutup ni. Kalau chop ni, taba'an ni maknanya chop. Kalau kita kata seal lah, tutup rapat. Hati orang-orang yang tidak mahu menerima jalan mengetahui kebenaran. Apa boleh buatlah. Allahu Akbar. Mislama khatamallahu ala qulubil ulaikal kufar. Sebagaimana Allah Ta'ala tutup, chop di atas hati puak-puak kafir itu, sehingga mereka tidak dapat memahami ayat-ayat Allah. Yakhtimu aidan ala qulubi ghairihim minal kuffar. Demikianlah Allah Ta'ala chop juga ke atas hati kafir-kafir lain. Maknanya kalau cerita ni turun kepada Quraisy zaman Nabi SAW, maka kafir mana pun sampai hari kiamat begitulah keadaannya. Fala yu'minuna bil haqqi abada, mereka tak akan menerima kebenaran itu selama-lama. La ya'lamu di sini kata di setengah ulama tafsir kata, ai la ya'lamuna haqiqata ma ya'tihim bi Muhammad. Mereka tak akan mengetahui hakikat dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Allah, mempunyai pengajaran dan iktibar, mempunyai ayat-ayat yang jelas, tetapi mereka tak memahami, mereka tak dapat menerima, tak dapat faham, maka tetaplah mereka di dalam kesesatan. Na'udzubillah. Mereka tak tahu tauhid, mereka tak tahu apa itu Allah, dan mereka tidak menerima syariat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dengan 7, Allah kata apa? Ini cerita orang kafir dalam surah Baqarah 2 ayat. Cerita tentang munafikin berapa belah ayat? Allahu Akbar. Itu perbandingan. Tuan-tuan tengoklah bahaya tak bahayanya. Cerita orang beriman, kafir, munafik. Munafik panjang sekali. Allah kata apa dalam Al-Baqarah ayat 6-7? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama je orang kafir tu. Mau bagi peringatan, tak bagi peringatan, supaya bagi dia.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah Ta'ala cop dah atas hati mereka. Atas hati dia, pendengaran dia, penglihatan dia semua ada selaput, ada tutupan, bagi mereka azab yang cukup besar. Kita nak buat apa lah tu? Kalau Allah Ta'ala Tuhan cok, cuma kita hari ni kita tak tahu siapa yang Tuhan cok tutup hati dan siapa yang masih ada ruang dalam hati dia untuk masuk cahaya, nak tembus cahaya iman dalam hati dia. Kerana itu, oleh kerana kita tak boleh nak gazet, tak boleh nak confirm orang ni telah dicop, orang ni telah dimatikan hatinya secara total, makna tak ada ruang lagi untuk nak masuk cahaya iman, maka menjadi peranan kita para jemaah, teruskan dakwah. Teruskan dakwah, mengajak mereka kepada iman. Sebab apa? Sebab kita tahu, yang kata KP ni, no way, Allah Ta'ala ada cok. Jangan. Siapa dia tahu? Siapa dia tahu ilmu Allah Azza wa Jalla? Tak boleh. Habis, kita letak lagi harapan, kita masih lagi mengharapkan cahaya iman boleh tembus masuk ke dalam hati mereka melalui lidah kita, melalui dakwah kita, melalui pujukan kita. Mudah-mudahan. Kan itu kita kena buat kerja. Tak boleh kata, dia ni tak boleh dah ni. Orang panggil cok atas dai, pangkah atas dai dah, tak Islam. Tak. Sama juga dengan ahli maksiat di kalangan kita ni. Ada orang kita kena asi, derhaka kepada Allah Azza wa Jalla dengan dosa-dosa yang banyak. Kita tak boleh kata, dia ni nasib dia lah Tuhan jadikan dia untuk jadi ahli neraka. Jangan. Kan dalam hadis Al-Qadar yang Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam sebut itu, ada orang yang beramal dengan amal ahli jannah, bainahu wa bainal jannati zira', di antara dia dengan syurga dekat. Sabaqahul qadar, takdir Allah Ta'ala mari, dia mati dalam keadaan tidak beriman. Berlaku. Ada orang ini beramal dengan amal ahli neraka sepanjang hidup dia, dekat nak mati, beriman. Ahli syurga dia. Maka, kerja kitanya para jemaah sekalian, letaklah rasa pergantungan kita dengan Allah, sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang bolak kebalik hati, tetap hati aku ni di atas iman. Jangan mudah rasa, confirm dah. Saya ni lahir atas rumah orang Islam, mak ayah Islam, mak ayah pula tok haji, tok ajar, mak ajar. Kuat ibadat. Oh kok. Lah. Al-amnu min makrillah. Kita rasa aman daripada perancangan Allah Ta'ala itu dia panggil orang terpedaya dan termasuk dalam dosa besar. Yang kita naknya, sentiasa bergantung hati kita dengan Allah Azza wa Jalla, sentiasa berdoa, minta pertolongan Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia, dan lebih-lebih lagi Allah selamatkan kita di akhirat. Baiklah. Akhir ayat ini menarik tuan-tuan. Setelah melalui beberapa liku-liku perjuangan, kata orang pahit manis, masa manis ada belaka, sejuk panas telah lalui, maka akhir ayat ini Allah tutup ayat ini dengan satu sifat sebagai seorang Nabi, kita pengikut Nabi sebagai seorang ummah, da'i, pendakwah. Ini sifat. Tengok ayat 60. Fasbir. Oleh itu sabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbir, sabarlah Muhammad. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Kamu jangan bimbanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan tugas. Fasbir ya Muhammad ala da'watil kuffar. Teruskan dakwah, kerja dakwahmu, berdakwah kepada orang kafir. Wa ta'annutihim wa inadihim, kerah kepala mereka lawan kamu, sabar.
Sebab apa kena sabar? Fa innama wa'adallahu bihi. Sesungguhnya janji Allah Ta'ala untuk memberi pertolongan kepada orang mukminin. Janji Allah Ta'ala akan binasakan orang kafir di dunia dan juga di akhirat. Atin la mahalata. Tetap akan jadi, tetap akan datang, tidak mustahil. Bukan janji kosong, ayatnya pasti terjadi. Cuma masa belum sampai lagi. Oleh kerana masa belum sampai, teruskan perjuangan. Bila sampai masa, mereka akan binasa, Islam ini akan menang. Ayat ini mengajar kepada kita, para jemaah sekalian, erti kesabaran. Di dalam perjuangan ini suatu perkara yang sangat dituntut dalam Islam. Sabar dalam perjuangan. Tapi sabar itu biar perjuangannya betul lah. Perjuangan ikut sunnah Nabi SAW. Kalau kita nak kata semua pejuang itu sabar, memang sabar. Geng-geng komunis pun sabar dengan ideologi dia. Yang main. Geng apa ni? Macam-macam kita tengok orang-orang yang bukan Islam, sabar dia. Ada yang cocok mulut, ada yang macam-macam dia buat. Sakit tu siapa kata sakit? Tapi dia punya kesabaran. Yang paling teruk sekali, ini yang tahun ni lah, orang duk sebarkan video awal bulan Muharram baru ni. Dia ambil kawah besar, masuk api dalam tu. Dia lompat masuk kerana pengorbanan diri untuk Hussein. Ya Hussein, tom masuk. Kita kata Masya Allah. Orang aja ada sesak pun sabar. Orang yang kafir pun sabar. Maka kita yang beriman dengan janji Allah, fasbir, lebih utama lagi kita kena sabar. Lebih utama lagi kita kena sabar. Sebab apa? Sebab kamu innaka 'alal haqq. Wala yastakhiffannaka allazina la yuqinun. Tengok ayat ni. Selepas sabar, apa sikap kita? Dan janganlah orang-orang yang tidak meyakini apa yang kau sampaikan itu menjadikan engkau resah, gelisah. Jangan kita bila kita berdakwah, menyampaikan kebenaran, menyatakan yang hak, tiba-tiba orang tak ikut kita, kita jadi stres, depression, nak terjun bangunan, nak bunuh diri, nak berhenti berdakwah dah, sabar. Teruskan perjuangan. Cuma kita tengok, kita dah belajar dalam beberapa siri yang lepas, cara khitab, tengok kepada keadaan. Dia kita macam jalan raya juga kita ni. Ada waktu jalan licin, kosong, kita laju. Ada waktu jalan berliku, banyak matabat. Apa dia matabat ni? Jalannya ada bonggol. Ada bonggol tengah jalan, kita perlahan. Demikian juga dakwah kita. Ada waktu kita kena laju. Cerita kepada ummah gini-gini. Bila ada banyak penentangan, kita slow sikit. Itu dia panggil seni dakwah itu ada. Dia tak jadi satu lorong je dakwah ni, banyak lorong. Kerana itu kita tengok sahabat-sahabat kita, para pendakwah ni berbeza pendekatan. Ada orang yang fokus dia kepada non-Muslim. Awak pergi. Dia belajar ilmu tentang Bible, dia belajar ilmu tentang perjalanan agama tu agama ni. Kamu habiskan masa untuk ni. Ada dakwah kita ni kepada orang-orang dalam pendamanan. Dia punya jalan off-road, kata orang. Masuk tengok. Kita masuk sekali, duk fikir nak pergi pula ke tak. Tapi dia orang ni setiap bulan masuk. Bawa makanan lah, bawa barang-barang, bawa bantuan. Tengok. Ada orang yang menghabiskan masa dalam dengan kitabnya, dengan mengajar, menyebarkan ilmu. Kita kata Alhamdulillah. Kita yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah taala ketika menghuraikan hadis walan tazal hazihil ummah. Hadis Bukhari yang diriwayat oleh Muawiyah dalam Bukhari dalam bab man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Nabi kata walan tazal hazihil ummah. Akan sentiasa ada di kalangan umat ini qaimah, satu kelompok yang berdiri menegakkan kebenaran.
Imam Nawawi rahimahullah kata dia bukan kepada seorang. Mungkin satu kelompok orang ini buat kerja hadis, orang ini tafsir, orang ini fiqh, orang ini akhlak, orang ini menyebarkan fadail, orang ini membenterah ajaran sesat, semua kerja ada. Ya tasadda. Jadi setiap kita tu ada peranan mengikut kepakaran masing-masing. Kita tak boleh rempuh semua benda. Dalam bab perubatan kita percaya ni doktor pakar. Kita sakit apa ni, sakit kepala, tak pergi cari doktor sakit tangan. Sakit orang nak bersalin pergi cari doktor sakit puan, bukan cari doktor belah lutut. Maknanya dalam bab dunia kita percaya kepada pakaran, dalam bab agama kita rempuh masuk semua perkara. Kita mengatakan ini satu kepincangan. Ini satu kepincangan. Baiklah kita para jemaah sekalian. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Jangan membuatkan kamu jadi stres, kamu kecewa, kamu nak berhenti, nak pencin daripada dakwah dengan sebab orang tak terima. La. Cuma muhasabah penting. Muhasabah penting. Satu hari ana bercakap dengan seorang sahabat kita yang kuat dalam bidang dakwah. Dalam bidang dakwah. Dia interview saya. Dia kata, Abu Anas, pendekatan yang anda bawa ni agak lunak. Tak beken sangat, taklah lembut sangat. Anda rasa berjaya ke cara ni? Sedap juga dia punya cara interview. Biasalah para pendakwah nak kaji uslub. Anda kata, pada perkiraan saya, insya-Allah ada manfaatnya cara ni. Kemudian kita buat contoh, ada ceramahnya asatizah kita yang agak strict lalu. Benda ni, hak ni syirik, hak ni bid'ah, hak ni mungkar ni. Kata beberapa orang yang kejayaan kita. Begitulah, ada orang yang terlalu lunak. Orang panggil macam lalang dia. Duduk sini jadi macam ni, duduk sini dan masuk dalam semua benda orang kampung buat boleh berlaku. Ada dalil ke tak ada dalil, yang pentingnya nak jaga hati masyarakat. Berjaya ke tidak? Kita kata setiap uslub perlu dimuhasabah. Adakah cara yang kita bawa ni betul atau tak betul? Cara yang sampai lunak, sampai tak ada prinsip ni, ataupun kita berprinsip tapi masih lagi di atas landasan yang dibenarkan oleh syarak, mana berlembut di tempat yang perlu lembut, bertegas dalam tempat yang tegas. Karena itu saya tengok sebahagian pendakwah ni dia berlembut dalam bidang fiqh, tapi tegas dalam bidang tauhid. Itu penting. Sebab bidang fiqh tu banyak khilaf. Khilaf mazhab Syafi'i saja, Maliki, Hanafi. Banyak juga khilaf tu. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun khilaf tu di antara Ibnu Hajar dengan Ramli. Kalau kita kumpulkan, saya mengharapkan ada pelajar-pelajar kita ni yang nak buat tesis PhD ke, tesis master ke apa dia, tolong kumpul. Kalau dah ada, tolong sebarkan. Khilaf di antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli dalam fiqh Syafi'i contohnya. Coba buat perbandingan dan bagaimana siapa lebih kuat, nak tengok. Dan tak kelahi pun. Tapi bila mari zaman kita ni, khilaf di antara orang ni habis. Khilaf fiqhi yang dalam ruang lingkup yang kita boleh berikhtilaf telah menjadi suatu bala besar kepada orang itu, akan dihukum, akan dijatuhkan hukuman, difitnah, ditohmah, di macam-macam kata. Khilaf ulama dalam masalah sentuh wanita, batal tak batal wudu, itu khilaf yang muktabar. Majoriti ulama kata tak batal. Mazhab kita Syafi'i kata batal. Tiba-tiba kita jadikan benda ni satu isu yang besar untuk nak tuduh orang. Sampai peringkat macam-macam kita kata. Khilaf ulama dalam masalah sapu muka selepas solat, satu benda yang juz'i, yang kecil ujungnya. Tapi dalam masalah akidah kita perlu penjelasan. Kalau benda hak Nabi larang boleh membawa kepada kesyirikan, jelas kepada masyarakat. Perbuatan ni bahaya ni. Ada ulama kata tak boleh, ada ulama kata makruh. Yang pentingnya mesti diperjelaskan dan jangan di kempen benda-benda yang khilaf dalam masalah tauhid. Bahaya. Gelincir dalam tauhid tak sama dengan kegelinciran dalam fiqh. Sebab fiqh tu sah tak sah masih ada ruang lagi. Tapi kalau tauhid ni gelincir daripada tauhid, dia pergi ke syirik. Na'udzubillah.
Sama juga dalam masalah sunnah dengan bid'ah. Jadi kita perlu penjelasan, perlu tangani dengan baik. Jadi sebab itulah kita mengatakan muraja'atul uslub hadza matlub. Ulang kaji uslub dakwah kita ini penting, tapi jangan sampai mereka kecewa, stres, depression. Orang Kelantan kata nunginya dah dia ni ustaz ni tak seceramah dah dia sebab dia kecewa orang tak dengar kata dia. Dia mengajar pun ada 4-5 orang jadi surau di masjid, kita kata sabarlah. Dalam hadis Nabi kita mengembara rihlah. Dia tengok kan Nabi kata aku tengok ada Nabi ma'hu rajulun wa rajulan. Ada pengikut dia 2 orang, 3 orang, ada Nabi yang ramai, ada Nabi yang tengok. Kalau Nabi dengan Rasul pun perbezaan pengikut itu berketara, kalau kita ini pun kita sabarlah. Yang penting apa yang kita bawa itu benar berdasarkan Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditafsirkan oleh para ulama salafus saleh, maka teruskanlah perjuangan sabar. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Jangan pedulikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak yakin dengan iman, dengan Islam ini. Kalau tidak, ramailah kita kecewa. Jangan mudah kecewa. Kata orang budak-budak kata, pendakwa jangan mudah koyak. Sekali kena lantun, kena komen orang, terkanyak. Kalau kata terkanyak ni mana terkedu kita. Macam ni ke? Anda tengok banyak juga kes-kes yang berlaku dalam masyarakat ni. Untuk rekod orang panggil muhasabatud dakwah. Sahabat kita mufti wilayah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, mula-mula dia komen isu Pokemon Go. Ingat tak? Berapa tahun Pokemon Go ni, dah berapa tahun lepas? Netizen serang dia. Anda tak tengok lagi serangan yang terlalu orang panggil terlalu gila-gila dia punya serangan. Tengok. Kesnya Pokemon Go ya. Bila sahabat saya Dr. Luqman naik jadi mufti wilayah pula, di antara komen panas dia, nasihat dia jangan balik kampung raya. Itu je. Dia punya komen teruk. Ini suasana. Maknanya kita kena tahu. Jangan, kalau benda tu betul nasihat, tapi lepas hari raya tengok mencanak naik dia punya graf COVID itu, baru orang kata, inilah mufti nasihat tak dengar. Baru ada orang mula nak insaf, baru mula nak sedar. Kita kata Masya Allah, baiklah kita para pelajar sekalian, sentiasa muhasabah dalam uslub dakwah kita. Kalau betul kita teruskan, kalau tak betul kita ubah. Dia panggil dalam bahasa kita sekarang ini, dia panggil taghyir khitabud da'wi. Ubah gaya dakwah. Tapi jangan sampai lunak, sampai tak ada prinsip, jangan. Sampai mereka nak menjaga hati orang kafir, tak boleh panggil orang kafir. Tak boleh panggil kafir. Habis non-Muslim. Kita kata saudara-saudara yang bukan Islam, yang belum Islam. Ada juga orang Islam tak selesai. Kenapa belum? Kalau kata kami ni belum Islam, maknanya kami akan masuk Islam. Tengok dia punya kepahaman. Laju pok ni buat kerja. Jangan main-main. Kita kata Masya Allah, para pelajar sekalian, tidak mudahlah. Seni dakwah ni perlu kepada seni. Dan tidak mudah untuk kita nak mendapat satu kejayaan. Sebab itu kadang-kadang uslub tu, gaya tu pelbagai. Alhamdulillah. Yang pentingnya kita tidak termasuk di kalangan orang yang mudah goyah, mudah resah, mudah koyak dengan penentangan yang dibuat oleh orang. Teruskanlah dakwah. Cuma sekali-sekala tak apa nak tidur, tak apa nak lena juga, sekali kena komen tu. Tapi kita kata itu asam garam dalam perjuangan. Tidak ada perjuangan yang tidak ada ujian. Kita main bahasa sikit dah. Tidak ada perjuangan yang tidak ada ujian. Barulah kita tahu. Dengan ujian itulah baru kita nampak kita ni betul tak. Kekuatan jiwa kita duduk di mana? Ujian. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna allazina min qabli. Allah kata, apakah kamu sangka kamu tidak diuji? Jawabnya, uji mesti ada. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah surah kita, tamat tafsir ayat. Sekarang ni kita masuk kepada al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah-faedah dari sudut pendidikan.
apa yang kita dapat daripada ayat yang kita belajar, 3 ayat ini, insya-Allah seperti biasa kita akan kutip 10 faedah secara ringkasnya. Yang pertama, faedah yang pertama, fasbir inna wa'dallahi haqq. Sabarlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat ni tuju kepada Nabi. Tapi tuju kepada kita lah tu, umat dia. Ayat ini hadza mimma yu'inu 'ala sabr. Allah kata apa? Inna wa'dallahi haqq. Janji Allah benar. Ulama tadabbur kata ayat ini menjadi motivasi kepada para pendakwah apabila kita tahu janji Allah Ta'ala benar. Semua gerak kerja kita, apa yang kita buat akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ada dakwah kita ni berjaya ke tak berjaya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan tanya di akhirat, kenapa kamu tak berjaya? Kenapa kamu punya dakwah berapa orang yang ikut? Lah, Tuhan akan tanya, kamu buat kerja ke tidak? Soalannya, kamu bekerja ke tidak? Kamu sudah berdakwah ke tidak? Kejayaan, Allah Ta'ala tak tanya. Maka, fa'innal abda idza alima. Seorang hamba itu apabila dia tahu, amalan dia tidak sia-sia. Tak berjaya atas dunia, pahala di akhirat kita akan terima. Ujian getir atas dunia ini, kita akan senang di akhirat nanti. Sukar atas dunia, kita akan senang di akhirat. Maka hilanglah rasa susah, hilanglah rasa resah, kesabaran itu akan datang sebab kita yakin apa yang kita buat ada pulangan. Allahu Akbar. Baik, yang kedua. Wala yastakhifannaka allazina la yuqinun. Jangan mudah stres, mudah koyak dengan penentangan orang kafir. Kata ulama tadabbur, fihi al-hasu ala tasallub fid din. Ayat ini mengajar kepada kita erti keras semangat dalam beragama. Orang nak beragama mesti keras semangat. Jangan mudah goyah. Jangan. Sekali orang ugut lari lah. Sebab itu bila orang nak masuk Islam, kita tanya dia, bagaimana awak nanti kalau dibuang oleh keluarga? Bagaimana? Perlu penjelasan jelas. Orang yang dulu lara, ahli maksiat, bila dia nak yutan balik ke jalan Islam, tuan-tuan akan melalui jalan ujian. Sama ada ujian daripada keluarga atau ujian daripada kawan-kawan sendiri. Kita akan lalui. Jadi orang yang nak berpegang dengan agama mesti tasallub fid din, jangan mudah goyah. Tengok dalam surah Al-Waqi'ah ayat 81, afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apakah dengan cerita ni kamu mutahanun? Mana mudah ya, rasa lemah lah. Ali sahih Fir'aun setelah mereka masuk Islam, Fir'aun bagi ancaman nak bunuh, nak silang, potong kaki, potong tangan. Mereka jawab apa? Dalam surah Taha ayat 72, lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat wallazi fatarana. Tak ada peduli lagi dengan ugutanmu ya Fir'aun. Faqdi ma anta qad. Jatuhlah hukuman apa nak. Baru masuk Islam, belum masuk kelas fardu ain, tak lulus kelas kafar lagi, tapi punya iman mantap. Itu dia panggil tasallub fid din. Orang yang nak berpegang dengan agama sebagaimana kata dalam hadis, kal qabidi alal jamri. Orang yang berpegang dengan benda benar ini seperti orang menggenggam bara api. Pegangnya panas, lepas jatuh. Al qabidi alal jamri, pegang bara api ini bukan main, kan? Pegang berasak, buka jatuh. Mana kalau kita berpegang dengan ajar agama, kita akan diuji. Kalau kita tinggal, kita akan kerugi. Allahu Akbar. Baik, yang ketiga. Di akhir surah yang mulia ini, dakwatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bawa seruan kepada Nabi dan umatnya supaya sabar, menanggung kesusahan dalam jalan dakwah. Sebab apa? Sebab kita kena yakin kesusahan yang kita lalui ini
kita akan menemui jalan bahagia di akhirat esok sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi munasabah, dia panggil munasabah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita sabar sebagaimana di awal surah dulu, ghulibatir rum wa hum bil anad. Mana perjuangan tu pasang surut. Hari ini Rom jatuh, nanti Rom akan menang lagi. Selepas berapa tahun? Kita dah cerita di awal surah dulu. Maka itulah sabar itu penting. Yang keempat, fasbir inna wa'dallahi haqqa. Faman wafas sabra haqqahu. Siapa dia menunaikan hak sabar, yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla, dia tak akan peduli lagi dengan halangan yang ada di hadapan dia. Orang nak kata apa, silakan. Tapi kalau lemah dia punya sabar, keyakinannya lemah, sekali orang cuik dia, tak mau dah. Awak ni gini-gini, tak mau. Ana sering kali juga selepas haji, bila habis hari haji, kita akan buat liqa, perjumpaan khas dengan hajah yang baru jadi hajah ni, muslimah ni. Saya kata hajah, nasihat saya kepada bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, puan-puan hajah semua ni, balik nanti istiqamahlah dengan tuntutan syariat seperti yang telah kita belajar ni sepanjang rihlah haji. Tapi kamu akan diuji oleh Allah. Ketika itu ada yang terkedu. Dia kata, Ustaz, doakan kami istiqamah. Kami bimbang nanti sampai di Malaysia aja bertukar lagi watak. Duduk di Mekah dengan jaga aurat baik. Bila balik ke Malaysia, masuk dengan geng balik, takkanlah baru balik haji ala waraknya dah pakai telekong dah. Baru ni belik tekuk gini je kan. Pakai stokin. Ya. Tengok. Dia koyak kita dengan stokin je. Pakai stokin juga. Oh, mentang balik haji, balik hajah lah. Kena 3 kali orang perli, besok habis buka balik aurat. Allah. Bukan senang, tuan-tuan. Mana? Kalau iman kita kuat, keyakinan kita kuat, kita akan mampu menghadapi ujian. Tapi kalau kita lemah, kita mudah koyak. Baik, kita pergi kepada al-fawaid al-ilmiyah. Yang kelima, Allah SWT kata, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Kami dah bagi tunjuk dalam Quran ini berbagai-bagai contoh, perbandingan untuk dijadikan iktibar. Ayat ini menjadi suatu amaran kepada orang yang engkar. Amaran kepada orang yang engkar bahawa tidak ada keuzuran lagi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mu jangan cakap aku dulu gini-gini lah, tak. Terima dakwah sekarang ataupun tidak. Rasul-rasul telah menjalankan tugas, tinggal kamu lagi yang kerah kepala tak mau ikut. Allahu Akbar. Yang keenam, fi qawlihi ta'ala kadzalika yatba'ullah. Demikianlah Allah cop materi ke atas hati orang kafir itu. Ayat ini sekali lagi menjadi hujah ke atas golongan Mu'tazilah. Mereka itu mengingkari bahawa hidayah dan sesat itu daripada Allah Azza wa Jalla. Dia kata tak, semua itu manusia sendiri yang buat. Jadi kita kata manusia memanglah memilih jalan itu, tapi asalnya ketentuan itu mari daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, tengok dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun. Tengok, Nabi seorang ya, yang mereka cakap tu Nabi seorang. Tapi dia kata antum, kamu ni Muhammad. Patut mung seorang. Ini bahasa dia panggil bahasa balaghahnya, dhamiru jam'in al-mukhatab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ta'zim. Allah Taala agungkan Nabi. Engkau, kamu ya Muhammad akan dikata oleh puak kafir, mu ni bawa benda tak betul. Kita kan kadang-kadang bila orang besar dia bahasa kami. Seorang dia ya. Itu dia panggil bahasa. Allah Taala nak agungkan Nabi
sallallahu alaihi wasallam dia kata antum. Ini bahasa balaghah ni, tuan-tuan. Yang ke-8, kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Allah kata demikianlah aku cop di atas hati orang yang tak tahu, tak ada ilmu. Ai alladzina la ya'lamun, maksudnya orang yang kafir, kafaru anfusuhum. Orang yang kafir. Cuma Allah Taala guna dhamir la alladzina la ya'lamun. Maknanya nak menunjukkan bahawa puak kafir itu pun memang tak ada ilmu dalam bab syirik ni. Dia ada ilmu teknologi tapi ilmu agama, ilmu tauhid dia tidak ada. Maka itu dia panggil menambahkan lagi sifat mereka tak ada ilmu. La ya'lamun. Boleh ya Tuhan kata ala qulubil kafirin. Sama masalah. Tapi Allah kata ala qulubil ladzina la ya'lamun. Mana puak kafir itu tak tahu apa. Ini balaghah Al-Quran ni para jemaah sangat menarik untuk kita apa? Untuk kita kaji. Yang ke-9, fasbir. Fasbir, sabarlah. Ayat ini diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabar. Ambil daripada wala in ji'tahum bi ayatin. Muhammad, kalau membawa dalam ayat banyak mana pun mereka tak terima, fasbir. Sebab tu ayat ni dia kait kata. Mu ni bawa hujah, bawa dalil, buat apa pun mereka tak terima. Kerana itu fasbir, sabar. Jangan putus harap. Jangan kata penat kita bawa bukti, bawa dalil, tiba-tiba mereka tak hirau juga. Isbir. Sabar. Yang ke-10, sepanjang penutup. Pelajar perhatikan sikit. Ayat ni baru tulis. Di antara permulaan ayat surah Ar-Rum dengan akhir ayat kita ni, Allah Ta'ala mula dengan ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu. Rum kalah, tapi mereka akan menang balik. Binasrillah, tengok daripada awal surah. Sampai kepada ayat 1 hingga ayat 6, mana Allah Ta'ala janji wa'dallahi la yukhlifullahu wa'da. Allah Ta'ala janji nak beri kemenangan kepada umat Islam ini. Tapi ramai manusia tak faham, tak tahu. Di akhir ayat yang kita baca hari ini, fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Tengok dalam ayat tu permulaan tu kata wa'dallahi la yukhlifullahu wa'da. Janji Allah Ta'ala tidak mesti tunai. Tak ada mungkin janji. Di akhir ayat fasbir inna wa'dallahi haqqun. Sabar Muhammad, janji Tuhan benar. Mana permulaan surah dulu, Allah Ta'ala mula dengan ujian, dengan janji kemenangan. Ditutup surah ini dengan mana? Sabar, janji Allah Ta'ala tetap akan berlaku. Para jemaah sekalian, kita yakin dengan janji Allah. Kadang-kadang ada orang fikir, ana pernah dengar satu komen, waktu berlakunya biasanya di akhir Ramadan, puak-puak Yahudi akan serang umat Islam di Gaza, di Palestin. Kebetulan waktu tu, waktu solat tarawih di Mekah sangat meriah, full Masjid Haram, sampai daripada dataran ni, jalan raya atas masjid punah. Di Madinah pun sama. Imam setiap malam berdoa, Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afin fi Palestin. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin. Tapi tak ada apa-apa. Tak mari hali lentar ke, panah ke, peti ke, pergi tembak Yahudi. Tak ada. Dia main budak-budak lawan dengan anak batu juga. Dia kata macamlah Tuhan ni tak peduli dengan orang Palestin. Ada ke Tuhan sampai begitu dia punya orang paling kecewanya. Lah, kita jaga jangan. Bagi orang beriman, fasbir inna wa'dallahi haqq. Sabar, janji Allah pasti akan terjadi. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita cakap tentang teknologi, bila kata ketenteraan, Yahudi paling kuat tentera. Kalau kata bom tu, bom yang paling hebat sekali dimiliki oleh Yahudi. Tak kira lah sama ada barang tu ada di Palestin ke, ada duduk di mana-mana negara lah. Yang pentingnya mereka yang kuasai. Tapi
Mereka nak lanyak anak Palestin dengan main dengan anak batu tak mampu. Di sini inna wa'dallahi haqq. Kita pasok dalam jiwa kita bahawa janji Allah Ta'ala itu benar. Kalau kita nak fikir dengan otak kita, tak ada dah orang Islam di Palestin. Sekali dia tembak mati habis. Ni dak, Masya Allah. Sekali budak-budak ni mati, tengok dalam berita apa sikap mak dia apa. Tak kata mak dia, tarik rambut mati dah anak aku. La. Alhamdulillah. Ahmadullah Ta'ala an yakhtar waladi minas syuhada. Punya ayat. Aku syukur Allah pilih anak aku daripada orang mati syahid. Subhanallah. Ini jiwa yang kental. Sebab itulah Allah Ta'ala letak satu tempat perlawanan terbuka di antara Yahudi dengan Palestin sampai ke hari ini. Supaya kita yang beriman ini tengok, mana kalau kita mikir dengan otak kita dah tak ada putus dah rakyat Palestin. Bahkan ada setengah orang yang goyah pendirian kata, kenapa orang Palestin duduk tunggu itu? Baik keluar duduk negeri lain senang, lebih hidup. Senang-senang. Duduk main lawan Yahudi. Sekejap rumah runtuh, sekejap lepas tu habis runtuh kita baiki balik, tahun depan bom lagi. Kita cakap. Tapi orang yang duduk dalam alam perjuangan berbeza watak mereka dengan kita. Maka dalam ayat ini Tuhan kata wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu. Allah Ta'ala janji dia tak akan mungkir. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Sabarlah, janji Allah Ta'ala benar. Jadi alhamdulillah pada pagi Ahad 10 Rabiul Awal 1443 bersama dengan 17 hari bulan 10 2021, alhamdulillah kita dapat khatam tafsir surah Ar-Rum. Kita berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulirabbil alamin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, kami mohon dengan namamu yang maha indah, dengan sifatmu yang maha tinggi, supaya engkau jadikan Quran ini rabi'a qulubina, penenang hati Nabi, menjadi panduan dalam hidup kami, menjadi panduan pemandu kami ke jalan engkau redai ya Rabbal Alamin. Masukkanlah dalam hati kami, keluarga kami, menjadi orang yang mencintai Al-Quran, mentadabbur Quran, belajar Al-Quran dan beramal dengan isi kandungan Quran, serta jadikan kami orang yang mencintai Nabi, mencintai sunnah Nabi, berbelajar dan beramal dengan sunnah Nabi SAW, serta jauhkan kami daripada segala perkara yang tidak baik, daripada perkara mungkar, perkara maksiat, perkara bid'ah, perkara khurafat, dan perkara-perkara yang boleh merusakkan keimanan kita di atas dunia ini ya Rabbal Alamin. Hiduplah kami sebagai orang yang beriman, dan keluarga kami, mati kami sebagai orang yang beriman, masuk surga kami dengan keimanan kami kepadamu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Curahkanlah rasa istiqamah dalam hati kami untuk meneruskan pengajian Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan beramal dengan Al-Quran, dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta berikanlah keampunan kepada kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka taman syurga, serta jadikan kubur kami nanti juga taman syurga. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.